Kita akan buka terus panjang masa ke Datuk Prof? Ya, ya, ya. Senang untuk nak menyampuk, nak apa semua sekali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kembali kita pada petang ini dalam Dialog Wanita, dan tajuk forum kita pada petang ini ialah peranan wanita dalam urusan rumah tangga di Malaysia sekarang, sejauh mana bersesuaian dengan kehendak syariah. Ini mungkin agak lari sikit daripada tajuk-tajuk kita yang sebelum ini. Tetapi saya rasa okeylah, saya cuba lainkan sikit tajuk yang perbincangan kita supaya dapat melayani banyak pihak, mungkin sekali ke arah begitu, sekali ke arah begini. Kita ada 4 ahli panel yang saya pilih daripada kalangan yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sikap yang jelas dalam tajuk perbincangan kita, iaitu yang pertama Dr. Nan Nur Hidayu binti Megat Laksana. Ini pensyarah kanan di Kuliah Ilmu Wahyu dan Pengajian Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Ini ya, okey. Yang kedua Haja Izura Nasuha binti Omar, iaitu konsultan undang-undang dan keluarga, juga seorang aktivis haluan. Ini kadang-kadang kita pun jemput daripada persatuan-persatuan gerakan begitu, aktivis sebagainya. Yang ketiga Profesor Madya Dr. Ilhami binti Abdul Ghani Azmi, iaitu Profesor Madya di Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan yang keempat ialah Profesor Dr. Cik Husna Azhari. Ini orang kuat, bekas orang kuat UKM, pengarah penyelidikan dan technical interest venture. Interest venture sendiri yang berhad. Saya Mahmud Zudi sebagai moderator macam biasa dalam perbincangan ini. Dan penerbit kita ialah Dr. Basri Husin yang setia dengan kita. Jadi pada hari ini saya membuat keputusan untuk round pertama ini, saya nak tanya soalan-soalan yang berbeza pada setiap orang. Sebelum ini kita tanya soalan yang sama dalam round pertama ni, tapi sekarang ini kita cuba bezakan sikit. Saya nakkan mula dengan Dr. Nan Hidayu, iaitu apakah idealisme Islam tentang peranan wanita dalam rumah tangga mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan pentafsiran para ulama. Jadi cuba kemukakan apa kata Quran, kata Sunnah dan ulama klasik kata apa. Okey, silakan. Baik Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Prof. Datuk Mahmud Zudi di atas jemputan untuk dialog wanita pada petang ini dan juga pada panel-panel jemputan juga. Berbalik pada tajuk Datuk, iaitu apakah peranan wanita dalam rumah tangga mengikut terdapat Al-Quran dan Sunnah. Saya mengambil rujukan atau petikan daripada Said Qutb dalam kitab Fi Zilal Al-Quran, iaitu peranan wanita ini amat jelas. Yang pertama adalah ketaatan. Kita bercakap soal ketaatan, asas kesolehan wanita tu. Ketaatan ni kita boleh lihat dalam kewajipan isteri mentaati isterinya, suami dalam semua urusan keluarga, kecuali urusan itu bertentangan dengan Islam, maksudnya kita tak perlu ikut. Jadi sifat ketaatan ini perlu lahir berdasarkan rasa kasih sayang dan cinta, dan bukan kerana paksaan ataupun bersifat material. Ini yang pertama, yang katakan ketaatan. Yang kedua adalah pemberi semangat, di mana wanita atau isteri ini pemberi semangat atau dorongan kepada para suami. Kita boleh lihat pada zaman Rasulullah SAW, di mana Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah SAW sendiri memberi semangat ketika Rasulullah diberi ancaman dan cabaran menentang kaum Quraisy.
Sama juga wanita juga berperanan memastikan keselamatan harta dan juga harta suami ketika suami berada bersama ataupun ketika suami berada di luar. Jadi menjaga harta ni atau keselamatan dari segi material lah, dari segi duit, contohnya berjimat cermat ataupun pandai menguruskan kewangan keluarga. Itu konteks dari segi para ulama klasik, dan sekarang dari segi konteks terkini. Wanita ini juga merupakan pengurus rumah tangga ataupun penjaga kesihatan dari segi makanan dalam keluarga, menguruskan hal-hal rumah tangga, contohnya kerja-kerja rumah itu. Jadi penjagaan kesihatan dan makanan ni penting dalam melahirkan generasi yang sihat untuk akan datang. Sama juga wanita ini ibu kepada anak-anak, di mana dia mendidik dan menjaga, mengurus hal-hal keluarga dari segenap sudut. Dan akhir sekali saya ingin tegaskan Datuk, wanita ini sebagai penyumbang juga. Kalau masa sekarang kita tengok wanita ini penyumbang kepada pendapatan keluarga. Contohnya di luar bandar, macam mana wanita ini berada di rumah dan masa sama dia menanam pokok dan membuahkan hasil dan menjual hasil tanaman tu. Di bandar juga, di bandar wanita pun ada bekerja di sektor awam ataupun swasta. Ini peranan wanita dan juga kita boleh lihat dari segi dalam Quran dan Sunnah dan juga pada konteks terkini. Itu saja Datuk untuk permulaan. Dia ada banyak persoalan tu. Misalnya saya tak berapa setuju kalau kita melihat peranan wanita berasaskan kepada pentafsiran Syed Qutb fi Zilalil Quran. Ini Syed Qutb ni dia bukan mentafsir Quran, dia cerita berasaskan kepada semangat Al-Quran itu. Tetapi saya nak tanya ni soal ketaatan ni. Jadi taat ini mesti taat, menerima seada-adanya ataupun rasa selesa dengan suami itu. Dia ada dua perkara tu. Kadang-kadang kalau taat maknanya biarlah suami ini macam mana pun terima sajalah. Itu satu. Tapi satu lagi kita bersikap menerima dengan selesa. Mana satu itu? Okey, betul Datuk. Taat ni maksudnya memang ada dalam kalangan kita taat semata-mata taat. Dan ada juga taat itu di mana memberi keselesaan kepada perempuan. Bagi saya ketaatan itu biarlah perkara-perkara yang boleh maksudnya kewajipan dalam keluarga dulu. Kewajipan contohnya isu-isu agama memang kita kena taatlah dari segi ibadat, solat semua tu. So tak ada kata toleransi, itu kena taat. Tetapi kalau dari segi contohnya isu yang berkaitan dengan material, kadang-kadang tu ataupun bekerja, ataupun isu yang berkaitan dengan anak-anak. Kadang tu perempuan ni, isteri ni dia ada perasaan tak setuju dengan suami, akan melahirkan perasaan bila pendam. Jadi ketaatan tu betul, dia perlu mengikut keadaan. Kalau dalam agama kita tak boleh toleransi. Tetapi kalau ia tidak melibatkan contohnya ia membawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan yang saya sebut tadi, kita mungkin boleh toleransi. Bukannya taat itu kamu kena buat yang ni. Maksudnya kamu tidak boleh bekerja ataupun padahal dalam masa yang sama keadaan ekonomi agak membimbangkan bagi keluarga kita. Jadi tapi ketaatan untuk tidak bekerja itu kita patut taat. Tapi dalam situasi yang mana saya melibatkan banyak maksudnya komunikasi, mungkin kita lihat keadaan Datuk. Saya tak kata taat tu hanya sekadar taat, sami'na wa ta'na, tapi ia kena bersesuaian keadaan dan dalam agama kita tak ada toleransi. Datuk, maksudnya ni boleh? Ya. Berbincang tentang taat kepada suami ni banyak kontroversi lah. Dan kata ini satu poin kontroversi yang dilaung-laungkan oleh mungkin golongan feminisme lah. Perempuan kata taat saja, seperti taat itu satu falsafah yang mengongkong kebebasan wanita.
Jadi taat ni yang tadi Dr. Nan katakan Allah wa Rasul ulul amr. Sejauh mana kita nak taat kepada suami ni? Kan bilakah gugurnya hak dia, hak kita nak mentaati suami. Sebab orang kata kita taat kepada suami, dia ada klausa dia lah dari segi undang-undangnya. Sehingga kalau dia itu menjalankan tanggungjawab dia, dan adakah sebab kita ada peguam-peguam ni, bilakah gugurnya hak dia untuk dia ditaati itu. Macam mana Dr. Nan? Okey, ketaatannya. Kalau contohnya suami itu menyuruh kita untuk menjual dadah contohnya, pada isteri menjual dadah. Jadi itu kita tak boleh taat sebab kita tahu itu bukan sesuatu yang betul atau benar dalam Islam. Ketaatan ini bermaksud maksudnya kewajipan seorang isteri apabila kita taat, kita mendengar suami, kita menghormati suami, jadi segala urusan rumah tangga ia akan berjalan lancar. Maksudnya di situ ada bukan check and balance Datuk, tapi macam pada asas dalam agama lah. Taat ni takwa juga sebenarnya. Kita wajib yang Prof Cik Osna tanya tadi. Bagaimana kita boleh menjawab pandangan-pandangan setengah orang moden sekarang ni yang banyak menekankan soal persamaan. Kalau taat tu macam perempuan tu di bawah. Adakah itu kehendak perempuan? Itulah cabaran kita. Itulah cabaran kita, Datuk. Maksudnya kita ada idealisme yang macam ni. Cabaran Islam dah jadikan elok sebenarnya. Tetapi oleh kerana idealisme yang datang ini menyebabkan kita rasa sanksi dengan Islam. Kita rasa sanksi. Bila ada kenapa tidak aku kena taat pada suami? Kenapa benda macam ni aku boleh buat keputusan sendiri? Contohnya isteri bermonolog dengan diri sendiri. Jadi benda-benda macam tu ia akan menimbulkan satu negatif. Terutama juga pada generasi akan datang. Jadi benda-benda macam ni kalau takwa kita berpegang pada Quran dan Sunnah dengan kuat, apa-apa cabaran contoh idealisme ini dan kita menunjukkan satu family yang bahagia dengan ketaatan ini, insya-Allah ia akan menangkis idealisme ataupun feminisme yang lahir untuk merosakkan generasi-generasi kita. Jadi kita kena ada prinsip, Datuk. Prinsip di mana kita menunjukkan role model dengan kata-kata sebabnya berdasarkan pada pengalaman kita sendiri, mak ayah kita dulu, kerana ibu kita walaupun bekerja tetap melayan ayah kita dengan baik, bekerja, balik masak, menjaga hal ehwal anak-anak. So benda tu tradisi tu diamalkan. Kalau kita diamalkan, ia akan menjadi keluarga yang bahagia. Sampai sekarang ayah ibu kita tak ada bercerai. Itu prinsipnya. Tapi cuba kita dengar daripada Hajah Izura apa pengalaman beliau di lapangan, sebab beliau inilah seorang konsultan. Jadi beliau tahu. Jadi masalahnya sekarang ni bila dalam memberi konsultasi kepada keluarga ni, pengalamannya dari segi undang-undang, budaya, adat, resam dan sebagainya, persoalan asas yang menjadi pokok perbalahan di kalangan suami dan isteri. Cuba bagi tahu apa pokok sebenarnya yang berbalah itu. Yang tak berbalah itu tak apalah yang berbalah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada yang sangat saya hormati dan kepada semua ahli-ahli panel yang hebat-hebat lah petang ni. Rabbi syrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi Datuk Prof ni macam tak aci bagi kat saya soalan yang berbalah-balah pula. Nak berkelahi-kelahi pula dia peringkat. Yalah, orang duduk di lapangan. Lapangan. Kita nak ukur yang teori idealism yang diberikan oleh Dr. Nan tadi. Apakah berlaku dalam masyarakat ataupun apa berlaku orang kata di lapangan? Ya, di lapangan berlaku tidak. Jadi yang idealism tu jelaslah dia dah bagi tahu dah tadi. Ya, maklum, insya-Allah. Jadi benda ni sebenarnya walaupun saya kata tadi ada berlaku perbalahan, pertelingkahan, ya, masalah yang banyak dalam rumah tangga, tapi benda ni kita perlu ketengahkan, ya. Kita perlu berbincang, ya, dengan secara hikmah, sebab benda permasalahan dalam rumah tangga ni adalah perkara yang real berlaku.
Ya, bukan duduk dalam cerita-cerita TV, ya, dalam apa orang kata. Serupa ke dalam cerita TV dengan berlaku sebenar? Jadi gini ya, saya rasa saya nak bahagikan pada dua fasa. Permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga di Malaysia pada hari ini ni. Yang pertama tu ada fasa sebelum PKP atau PKPB, dan keduanya adalah fasa semasa dalam PKP atau PKPB ni. Tapi sebenarnya kalau fasa yang sebelum PKP atau PKPB ni, dia ni fasa yang sejagat. Dia memang berlaku dalam keadaan mana sekalipun. Adalah masalah dunia ke masalah apa ke, dia memang tetap ada di sana. Antaranya ya, ini kita boleh dapatkan statistik daripada mana-mana negeri, di mahkamah di mana-mana negeri sekalipun ya. Pertama, berlakunya ketidakserasian. Tak serasi, tak ada persefahaman antara pasangan suami isteri. Bila kita cakap tak serasi, tak ada sefahaman macam ni, kita ingat muda saja kan. Tapi sebenarnya di mahkamah kita ni banyak sekali masalah-masalah yang melibatkan orang-orang yang sudah bernikah kahwin lama. 20 tahun, 30 tahun. Senior. Ya. Lepas tu pergi ke mahkamah, kata tak ada serasi, tak ada kesefahaman. Kalau kita kata yang muda-muda, yang banyak berlaku di peringkat maknanya perkahwinan yang bawah 2 tahun. Sebenarnya ya, bila kita bagi nasihat pun, ya Allah, 2 tahun tu sebenarnya baru sesi ta'aruf, sesi kenalan, sesi kenal, nak tahu awak suka apa, awak tak suka apa, saya tak suka apa. Tapi cepat melangkah ta'aruf lebih lanjut, dah berlaku perceraian. Jadi kehidupan baru nak bermula tapi dah bercerai dah ya. Jadi antara sebab-sebabnya juga yang kita kata apa sebenarnya, apa yang menyebabkan tak serasi, tak sefahaman ni. Di sana ada masalah komunikasi. Kahwin elok je, cakap cantik je, cakap tu apa berlapik-lapik je, jaga je perasaan kan. Tapi bila masuk saja dalam rumah tangga, masalah komunikasi ni bermula. Kan kadang-kadang dia dah ada di sana cakap kerasnya, cakap kasarnya, yang sumpah menyumpahnya berlaku. Kadang-kadang pandangan dia saja yang betul lah, kan? Pandangan tak dapat nak terima pandangan suami, tak dapat ataupun tak dapat nak terima pandangan isteri. Kalaulah kita ni curi balik ya apa yang dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat tak kisah di mana semasa Rasulullah dengan para sahabat ya pergi ke Mekah ya semasa perjanjian Hudaybiyah itu nak mengerjakan umrah, tetapi tidak dibenarkan oleh kafir Quraisy. Jadi terpaksa balik semula. Tapi bila terpaksa balik semula tu, sebab bila dah berada dalam keadaan ihram ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruhlah para sahabat untuk bertahlul ya, gunting rambut. Tetapi sedihnya Rasulullah apabila seorang pun para sahabat tak ikut. Ya, macam tak dengar cakap kan. Mana ya di sini peranan ibunda kita Ummu Salamah kemudiannya bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah ya, cubalah baginda Rasulullah dulu yang memulakan, nescaya insya-Allah akan diikuti oleh para sahabat. Masya-Allah, memang betul ya. Dan Rasulullah pun tak adalah kata, tak ada menolak. Rasulullah menerima. Jadi bila Rasulullah melaksanakan yang demikian, para sahabat pun mengikut. Masya-Allah. Kan ini kita kata boleh terima pandangan suami dan isteri, apalagi pandangan-pandangan yang hikmah. Kemudian kita kata lagi di sana berlaku tidak kesefahaman apa semua, kurang sabar ya, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tak puas hati, sikit-sikit terkilan itu ini. Kan kita ni biar budak-budak ajalah yang merajuk, yang kuat merajuk ni. Kita yang budak ni kena banyak sabarlah kan. Lagi dalam keadaan sekarang ni kena faham ya realiti rumah tangga kita sendiri ni pun, kita ni rumah tangga orang-orang beriman akan selalu diuji kan. Itu jadi kita kena sentiasa bersabar. Kemudian di sana lagi, yang ini saya nak pesan terutama di pihak isteri. Kita selalu menerima aduan dari pihak suami, isteri-isteri ni kurang bersyukur ya?
Dia selalu nak banding-bandingkan pasangan lain tu nampak lebih hebat. Oh. Pasangan lain tu nampak lebih teratur, nampak lebih jadi nampak lebih cantik. Jadi dia pun selalu membanding-bandingkan. Jadi dalam proses nak membanding tu dia macam memperkecilkan keupayaan suami. Ya. Dan kemudiannya ini satu lagi antara yang selalu diterima, komplain yang saya terima, tak hormat suami. Dan isteri tak hormat suami, termasuk jugalah bala-bala dari keluarga suami itu, keluarga muslim tu, ipaduainya, mertuanya kan, jadi tak berapa nak cakna, tak berapa nak hormat. Jadi hubungan tu jadi tak mesra antara ipaduai, mertua, menantu pun ada konflik dan sebagainya. Kemudian kita kata tadi lagi, dia selalu mencari-cari salah pasangan. Selalu mencari-cari. Kalau siapa yang dalam bidang auditor tu kan, auditor tu sendiri pun dia tidak pergi cari kesalahan-kesalahan klien-klien dia tu. Melainkan bila dia periksa tu timbul kesalahan tu. Ada kesalahan. Jadi suami isteri kena macam tu juga. Kita jangan mencari-cari kesalahan. Kita semua ni banyak kelemahan. Dan kita ni sebenarnya sama-sama orang kata nak sama lengkap melengkapi. Kan? Bukan kita cari kesalahan. Kita pun tak hebat mana. Kita pun bukan Siti Khadijah. Kita pun bukan Aisyah yang kita nak harapkan suami kita tu seumpama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudiannya lagi, yang kedua, tadi kita kata yang pertama tak ada persefahaman, tak ada keserasian. Yang kedua, perbalahan tu tak bertanggungjawab. Suami isteri ni tak bertanggungjawab. Tapi yang ni saya nak fokuskan lebih kepada di pihak suami. Suami ke mahkamah, banyak yang permasalahan yang berlaku tu biasanya kerana suami tu tak tunaikan tanggungjawab nafkah. Dan ada yang tak bagi langsung pun, Datuk. Ada tak bagi langsung. Ada yang nafkah, nafkah. Ada yang isteri dia kaya dah. Itu salah faham juga yang saya selalu terpaksa terangkan pada klien. Kadang-kadang dia tak bagi nafkah tu sebab dia kata isteri dia dah bekerja. Isteri dia pun gaji tinggi. Kan itu kadang-kadang kesalahfahaman. Kita balik ke Dr. Nan punya prinsip. Dia kata kalau sekiranya suami sudah membenarkan isteri bekerja, itu saya nak tahu tanggungnya atas siapa lagi. Dah asalnya isteri itu kerja di rumah. Bila dia pergi kerja keluar, macam mana ni? Masih juga tidak kita kata tak menggugurkan tanggungjawab suami itu. Sebab tanggungjawab memberikan nafkah itu adalah syariat, disyariatkan kepada suami oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Okey. Bersifat qawwam tu termasuk di sana juga adalah hak untuk memberikan nafkah kepada isteri dan Okey. Baik. Sekarang ni saya nampaknya dalam masyarakat kita yang juga mewakili masyarakat Islam yang lain, kita maknanya antara idealisme yang ada dalam Quran Sunnah dan huraian para ulama duduk di satu kawasan, satu daerah. Apa yang berlaku sebenar dalam masyarakat kita duduk di tempat yang lain, yang mana tidak ada hubungan langsung. Walaupun kita ni Muslim, tapi kita tidak mengamalkan syariat Islam, tidak mengamalkan akhlak dan budaya Islam. Macam mana ni Dr. Ilhami dari segi prinsip pengurusan dalam rumah tangga ni? Saya rasa suami isteri ni ikatannya sangat unik dah. Saya ada satu falsafah. Baik berputus kawan sebelum berkasih. Baik berputus kasih sebelum bercinta. Baik berputus cinta sebelum bersuami isteri. Baik bercerai sebelum dapat anak. Baik bercerai sebelum dapat anak ramai. Jadi ini falsafah yang saya simpulkan apabila masa dulu adalah pokok konsultan ni dalam kes-kes yang berat. Dia kata ambillah kes ni berat. Tolong awak ni ustaz kan, awak pandai ustaznya. Jadi makna dulu
Kalau ada kes-kes berat, dia kata ambil ni, saya bising ni kes keluarga macam tu. Jadi sampai timbul falsafah macam tu. Macam mana Dr. Ilhami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi, para panelis sekalian dan juga para pendengar yang dihormati. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai panelis untuk sesi kali ini, untuk sesi dialog wanita. Jadi saya bersetujulah dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Datuk. Dan juga saya bersetujulah dengan apa yang dicakapkan oleh Puan Hajah Azura Nashuha berkenaan dengan konflik rumah tangga. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ni ada kaitannya dengan pengurusan. Jadi tidak boleh lari daripada konsep pengurusan. Saya nampak dari segi itu sebab saya orang pengurusan. Jadi untuk menyelesaikan masalah perceraian yang diperkatakan oleh Puan Hajah Azura Nashuha sekejap tadi, saya percaya bahawa konsep pengurusan ada nilai tambahan dan juga yang mana boleh menyumbang dan juga menyelesaikan masalah dalam perceraian. Seperti mana yang dikatakan oleh Puan Hajah Azura Nashuha tadi, bidang hidup rumah tangga ini adalah kompleks. Kenapa kompleks? Sebab rumah tangga ini sebenarnya bukan mudah untuk dilayari, bahtera rumah tangga. Ia nampak mudah pada permulaannya. Seperti mana yang dicakapkan oleh Puan Azura Nashuha. Pada permulaan perkahwinan kita nampak seronok, cinta, cintun, kan, orang muda-mudi sekarang ni kan, kesana kemari, love letter dan sebagainya. Tapi apakah perkara ini boleh berakhir dengan baik sekiranya bahtera perkahwinan itu tidak dilayari dengan baik. Jadi ia berbalik kepada konsep pengurusan. Jadi konsep pengurusan mempunyai solusi kepada permasalahan ini. Saya percaya bahawa konsep pengurusan boleh menyelesaikan masalah ini. Terdapat 4 konsep pengurusan, iaitu planning, organizing, leading dan juga controlling. Yang pertama ialah planning. Apakah itu planning? Planning adalah perancangan. Jadi maknanya dalam rumah tangga, suami isteri, terutamanya isteri yang berkejaya lah, perlu membuat perancangan yang rapi. Ini kerana didapati bahawa isteri berkejaya terutamanya menghabiskan banyak masa di tempat kerja. Sebanyak 44% masa dihabiskan oleh para isteri yang berkejaya di tempat kerja. Jadi ini menunjukkan bahawa wanita menghabiskan banyak masa di tempat kerja. Dan ini menunjukkan bahawa wanita begitu memfokuskan tenaga kudrat mereka itu terhadap kerja dan bukannya kepada rumah tangga. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak baguslah, sebab ia akan memberi akibat kepada rumah tangga dan juga kesan kepada anak-anak. Anak-anak merupakan aset, modal insan rumah tangga dan juga modal insan negara ini. Jadi kita tidak boleh abaikanlah anak-anak yang mahukan kasih sayang ibu yang begitu sibuk berkejaya. Jadi sebagai ibu, kita pada awal hari kita perlu memikirkan bagaimana kita perlu merancang dengan baik supaya tidak ada pertembungan dan juga pertindihan antara kerja pejabat dan juga kerja rumah. Dan kita perlu pastikan bahawa keutamaan itu kerja-kerja yang perlu diutamakan, perlu didahulukan. Contohnya seperti ibadat, solat, baca Quran, menghadiri majlis agama dan sebagainya. Dan barulah kita masukkan jadual kita itu dengan tugasan kerja kita yang lain, seperti meeting online dan juga kerja-kerja rumah. Jadi kita perlu membuat perancangan dengan baiklah dengan teliti daripada awal pagi, dia dalam awal merancang ni malam. nanti Dr. Ilhami kan,
dia kadang-kala bila kita merancang detail sangat, bila dia jadi rutin ya, dia jadi jemu juga lah. Dalam dunia keluarga ni kalau benda tu banyak rutin sangat. Macam mana ni? Pada saya perkara rutin itu tak boleh dielakkan sebab wanita ni memainkan banyak peranan pada masa yang sama. Pada masa sama ia adalah anak, dia juga adalah isteri, dia juga adalah pekerja dan dia juga adalah hamba Allah. Jadi dia mempunyai banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan pada satu masa. Jadi kadang-kala berlakunya konflik yang mana wanita perlu menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, di mana tidak akan berlakunya pergaduhan di antara ahli-ahli keluarga dan juga pekerja-pekerja lain. Dan sudah tentunya tanggungjawab kita. Dr. Ilhami, sekarang Allah tidak terabai. Ya, Prof tanya ni. Dan sekarang ni Dr. Ilhami kata wanita, kalau dahululah wanita yang berkejaya itu menghabiskan masa 40% masanya di luar rumah. Tapi sekarang realiti paradigma dalam pandemik sudah berbeza. Sebab orang yang work from home itu 100% di rumah. Jadi macam mana dia? Maknanya konsep yang kata ibu yang berkejaya itu 40% kena berinteraksi. Jadi mungkin konsep bekerja di luar sekitar rumah dan konsep bekerja 100% kan sekarang work from home. Jadi itu BDR sekarang kan, bekerja dari rumah. Jadi apakah itu realiti sebenar yang kita ibu-ibu yang bekerja itu harus hadapi? Okey, betul tu Prof Dr. Cik Husna sebab sekarang ini kita betul mengalami pandemik COVID-19 di mana kita telah diperkenakan PKP yang mana kita terpaksa berkurung di rumah dan hasilnya kita terpaksa bekerja daripada rumah iaitu yang mana dikenali sebagai PDR ataupun WFH from home. Tapi sebagai ibu dan juga isteri yang cemerlang, kita perlu pandai mengatur dan juga membuat perancangan. Jadi maknanya kita perlu pandai memisahkan kerjaya kita dengan rumah tangga. Jadi maknanya kalau kita bermesyuarat online ataupun kita mengadakan kuliah dengan pelajar-pelajar, jadi maknanya kita perlu pesan kepada anak-anak dan juga suami kita supaya jangan mengganggu kita sebab kita ada tanggungjawab yang lebih utama, lebih outdoor lagi daripada mereka sebab kita sebagai isteri kita juga memberi sumbangan kepada keluarga. Seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Nur Hidayu apabila suami memberi izin kepada isteri untuk bekerja, jadi maknanya suami perlu memberi izin ataupun memberi kerjasama kepada isteri supaya isteri dapat melaksanakan tanggungjawab kerjanya dengan baik di rumah. Jadi suasana kita pada masa sekarang ni bila kita bekerja di rumah ni, work from home, memang lebih mencabar, sangat lagi mencabar. Kita pada masa sekarang pakai topi bekerja, pada masa yang sama juga kalau anak-anak ada rumah pakai topi ibu kan. Jadi itulah kita topi isteri. Yes, isteri. Mak mentua. Jadi macam topi menantu. Banyak lagi tu. Ya betul tu Puan Haja Azura, kita sebagai wanita kita memang memainkan banyak peranan lah daripada kaum lelaki kan. Jadi kita terpaksa bersabarlah dengan peranan yang kita mainkan lah sebab ini adalah tanggungjawab daripada Allah SWT. Jadi kita perlu mainkan dengan baik lah. Dan juga Allah janjikan syurga lah kepada wanita-wanita yang dapat melaksanakan dan juga mengurus masanya dengan baik kan. Saya nak tanya satu soalan lah dengan Haji Alisra. Nak berkongsi pandangan. Saya ni ada salah seorang anak saya ni psikiatris dan beliau kata banyak pesakit yang datang ialah sebenarnya bukan kata secara langsung orang kata yang masalah mental tapi yang berlanjutan daripada rumah tangga. Jadi banyak daripada pesakit lah, tak boleh nak kata sakit sebab sakit itu lain kan.
Dan itu ekoran daripada masalah rumah tangga. Dan pasangan yang muda sebenarnya. Jadi saya terkejut juga bila Azura kata yang kebanyakan yang pasangan yang mempunyai masalah itu sudah yang sudah berkahwin 30 hingga 40 tahun. Mengikut beliau, pasangan yang semakin banyak mengalami masalah rumah tangga hingga terdapatnya stres, depresi dan seumpamanya ialah pasangan muda. Dan masalahnya kalau dibincang lagi, kerana betul seperti Hajah Ezra kata, tabiat banding kehidupan, dan bila banding kehidupan itu serba tidak lengkap lah. Dan di manakah mereka membandingkan kehidupan itu? Media sosial. Ya, betul. Sebab semuanya sekarang ni kalau golongan muda rata-rata mesti banyak berinteraksi dengan media sosial. Jadi kalau kita lihat dalam media sosial itu semua isteri rajin memasak, cantik, harum. Dia tengok isteri dia pakai baju backwing, baju kelawar, pukul 10 tak mandi lagi. Jadi kata di manakah isteri yang dia tengok di dalam media sosial tersebut? Lepas tu hari-hari isteri yang dalam media sosial ni dia uploadkan masakan yang lazat-lazat. Betul tak? Sekarang hari ini masak lauk ni senang saja. Yang orang tu nak tumis pun tangan terbakar. Jadi membandingkan kehidupan realiti sebenar dengan realiti fantasi. Dan kita tak boleh gelakkan. Sebenarnya realiti fantasi itu mengambil menjadi paradigma kepada kalangan muda yang rata-rata sudah jauh daripada keluarga besar. Jadi dia tidak dapat melihat di depan kata mata dia lah apakah kehidupan realiti sebenar. Dia hanya dapat di media sosial yang sangat mencengkam lah saya rasa, menyeluruh. Apa pendapat Hajah Ezura? Ya, betul. Tadi pun sebenarnya saya nak berkongsi juga. Saya ada juga yang sebenarnya social media ni memang memainkan peranan yang sangat besar sebenarnya. Dalam kehidupan sekarang ni kita banyak melihat tu dari sudut kita kata agak negatif jugalah kadang-kadangnya. Ya, nak berpesan juga kadang-kadang sangat negatif. Ya, memang betul ya. Kadang-kadang kan dia duduk share kan kesenangan demi kesenangan ya, belanja sakan sana sini dan seumpamanya kan. Dia tak sepatutnya. Kita kena ada perasaan empati juga. Kita kena apa orang kata, bukan dunia ini aku yang punya, especially when you put something on social media tu, Facebook, Twitter, Insta, semua tu seluruh dunia boleh tengok you. Ya, jadi ada hayat dalam letak tu pun. Jadi kita ni tunjukkan semua kemewahan-kemewahan kita, kesenangan-kesenangan macam tu. Kita ada tak kita terfikir di luar sana, especially dalam tempoh yang PKP COVID sekarang ni begitu ramai sekali ya pasangan-pasangan di luar sana tu yang terkial-kial ya, yang nak apa orang kata kais pagi makan pagi ya. Kalau dulu tu sekarang ni itu pun kalau boleh makan, kalau kais saja tak boleh makan pun dah nak. Jadi itu yang kita kata kadang-kadang kita ni nak kena jaga banyak. Kalau pasangan muda, ya saya nasihatkan jangan terlalu sangat orang kata kita face Quran lah banyak-banyak. Kita jangan Facebook hari-hari. Yang hari-hari face Quran. Face Quran. Face Quran tu datangkan ketenangan. Kita duk kan baca Quran apa semua. Kita jangan duk nak tengok jugalah gaya hidup orang lain, nak tengok semua, nak kena buka FB, no. Dan kadang-kadang benda tu dia boleh datangkan lagi banyak tekanan pada kita. That's why kita ekspektasi mungkin pasangan muda itu daripada media sosial ini. Ekspektasi itu berbeza sangat dengan realiti. Sebab bila dia tengok apakah konsep keluarga bahagia, dia tengok dalam media sosial, kalau di dapur tu ada semua. Ada semualah peralatan, ada microwave, ada peti sejuk, ada segala macam. Jadi bila suami tu katakan berpendapatan yang tidak dapat memenuhi dia, jadi dia rasa dia tidak diberi hak yang sebenarnya. Dan suami sebenarnya tidak memberi apa orang kata bertanggungjawab. Jadi apakah itu balik kepada Dr. Nan itu tadi katakan kebertanggungjawaban itu sampai ke mana. Jadi dia tidak mengikut kemampuan yang boleh diberi oleh suami. Sebab bila dia lihat di dalam media sosial,
kemampuan yang ditakrifkan di dalam media sosial itu lari daripada realiti sebenarnya di dalam dapur dia. Ni dalam hidup ni dia masalah sistem nilai. Mana sistem nilai kita sebenarnya? Adakah yang ada dalam sistem batu media sosial tu ataupun dalam budaya, dalam culture kita, dalam adat istiadat sebagainya? Itu dah kacau kan? Macam mana ni? Siapa dia nak itu? Dari segi pengurusan macam mana Dr. Ella ni? Tak apa dengar apa dia soalan Datuk tu? Taklah, boleh ke dengan segala masalah media sosialnya, sistem nilai yang tak tentu arah lah, macam-macam lagi. Macam mana teori pengurusan kita tu boleh dilaksanakan ataupun macam mana ya? Saya rasa tak ada masalah dari segi itu sebab teori pengurusan ni lebih kepada aplikasi Datuk. Jadi apa yang saya cakapkan tadi, konsep pengurusan itu adalah konsep pengurusan yang paling basic lah, yang paling asas POLC. Jadi saya ingat ke bumi kerana Hawa, kerana kesalahan Adam dan Hawa. Hawa tu pergi duduk apa tu asuk tu Adam dah. Jadi Nabi sendiri pun ada satu metafora dalam hadis dia. Dia kata wanita itu ibaratnya tulang rusuk. Jadi yang paling baik sekalipun yang di bawah tu pun bengkok juga. Makin atas makin bengkok, makin terpelajar makin bengkok, makin mana orang besar makin bengkok, makin anak raja. Jadi itu tabiat. Dia kata kalau kita nak betulkan, patah. Kalau tak betulkan, dia tetap bengkok. Makna itulah wanita. Jadi saya nak tahu macam mana pandangan kita. Idealism ada, pengurusan ada, tapi kes tetap juga berlaku. Mungkin bagaimana kita nak rumuskan, saya nak tengok wanita itu sebagai satu keindahan. Dan bengkoknya wanita itu adalah satu keindahan. Kalau wanita tidak bengkok, maka dia bukan wanita. Dia laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki itu tidak ada keindahan lah. Jadi, bolehkah kita menerima wanita itu seada-adanya? Dan wanita juga, ini kalau saya cakap dengan laki-laki lah. Tapi bagaimana wanita itu, dia boleh sedarkan bahawa dia ni ibarat tulang rusuk yang bengkok. Menginsafi diri. Macam mana, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada Datuk kerana menjemput saya menyertai dengan adinda yang jauh lebih muda dan saya rasa lebih pakar lagi tentang peranan wanita dan yang sangat dekat dengan peranan keluarga di dalam masyarakat. Tapi mungkin saya nak bercakap tentang sebagai seorang wanita seorang wanita Muslim berkejaya. Sekarang ni dah jadi nenek pun, mungkin peranan sebagai nenek, dulu berperanan sebagai menantu, sekarang berperanan sebagai mak mentua. Sebab mak mentua ni selalu dimomok-momokkan sebagai orang yang jahat kan. Yalah, ibu mertua aku kan. Merosakkan rumah tangga. Mungkin Hajah Isra kata salah satu faktor yang menyebabkan perbalahan itu datang daripada seorang ibu mentua yang asyik menyebut ini interfering mother-in-law. Dan bila Profesor Anis Mansur kata musuh saya yang paling ketat sekali ialah mertua saya. Mertua tu. Itulah ada filem Piramli ibu mertuaku tu kan. Jadi dalam mitos Melayu ni saya kesian kepada ibu-ibu mertua. Peranan mereka yang sebenarnya yang suci murni ini sudah dipalikkan daripada daripada sebuah watak yang menasihat, menyayangi, penuh empati, membimbing keluarga, dia menjadi watak jahat. Kalau kita tengok filem Melayu memang watak jahat lah. Bollywood garanti watak jahat lah. Bollywood. Kalau ibu mentua laki-laki tu protagonis dia sentiasa jahat. Tapi saya tak nak panjang sangat tentang naratif Judeo Kristian itulah. Naratif tu. Judeo Kristian itu. Saya rasa lebih baik kita fokus kepada peranan wanita kita ni sebagai pasangan. Azwaj. Pasangan itu lebih baik dan lebih menenangkan, lebih mententeramkan bukan sahaja pihak wanita Muslim. Saya rasa orang feminis pun boleh terima. Jadi forum ini
kita tak nak menyisihkan mereka. Saya harap ramailah orang yang kata yang memperjuangkan hak-hak wanita itu bersama kita, dan dia melihat kita memberi komentar tentang apa isu-isu yang panas-panas lah bagi mereka, iaitu hak dalam Islam, taat kepada suami, apa lagi, mesti perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar itu menjadi, saya rasa, isu diperdebatkan. Apa dalam Inggeris, contentious issue. Jadi Nan dah kata wanita dalam peranan individu sebagai qudwah hasanah tadi, memberi contoh kan, role model, memberi contoh, itu yang paling baik. Dan Prof, itu paling selamat. Paling selamat. Saya rasa kalau naratif kita mengambil peranan wanita ini sebagai pertama, most primable peran yang utama ialah sama dengan laki-laki, menjadi partner dia, menjadi azwaj dia dalam menjadi contoh qudwah hasanah. Dan kedua yang kita sekarang sedang sentuh, dan Dr. Ilhami pun bagi teori-teori yang dia dah ajar pada pelajar dia, iaitu sebagai pemimpin dan pengurus keluarga. Kalau kita kata pemimpin saja mungkin menimbulkan kontroversi pula kan, mana wanita memimpin, keluarlah ayat itu dan ini. Jadi keluarlah polemik, bolehkah wanita menjadi pemimpin dan seumpamanya. Jadi kita khususkan kepada pemimpin dan pengurus keluarga, itu lebih selamat. Dan akhir sekali juga peranan yang ketiga ialah kita naik keluar sikit daripada mandala keluarga kita keluar sebagai pengurus, penganjur dan pemimpin masyarakat. Dan kita sendiri lihat, kita mempunyai daripada zaman awal Islam sampai ke sini, kita lihat ramai pemimpin wanita yang mendampingi masyarakat dan memimpin kaum ibu dan kanak-kanak dalam pelbagai organisasi, dan mereka sama-sama menyumbang tenaga untuk membangun masyarakat. Tapi Datuk tanya, itu adalahkah itu ideal? Bukan juga ideal. Ideal yang kita junjung, tapi apakah realiti sebenar yang kita lihat? Dan realitinya kita lihat dengan Hajar Azura tadilah, dia kan orang Padang, bukan orang Padang, orang di lapangan, di Padang. Orang di lapangan. Orang di Padang. Dia melihat sendiri. Dan dia cuba menerap nilai-nilai murni ini dan cuba nasihatkan pasangan-pasangan yang tua dan yang muda datang cakap, ini mak mentua saya jahat, selalu ambil bila suami saya balik, dia ambil terus gaji, pergi dekat ATM lagi. Mak mentua tu pegang kad ATM. Itu yang paling jahat lah. Boleh buat skrip filem tu. Jadi ada ke kes mak mentua pegang ATM-nya? Ada. Tak percaya ada, betul tak? Hajar Azura, mak mentua pegang kad ATM. Dia takut anak dia tu, sebab dalam fantasi dia tu, isteri tu akan membolot segala harta anak dia ni. Sebab banyak ni, bagi ribu-ribu ni. Ni Hajar nak bagi tahu ni. Stick pergi beli. Ada ibu mertua, ada yang kalau apa yang anak dia tu beli untuk isteri dia, kena beli untuk dia. Kalau dia sama, dia kena beli beg Gucci. Tak boleh ni beli beg apa, kalau beli kasut Gucci, kat dia beli kasut Bata, tak boleh. Begitu. Jenuhlah nak nasihatkan tu. Nak nasihatkan. Jadi Datuk pula kata, apakah realiti yang sebenarnya? Tadi kita lihat banyaklah perbandingan itu dibuat kehidupan sebenar dengan kehidupan yang di dalam fantasi. Biasanya antara cita-cita dan realiti itu ada jurang yang luas. Ada jurang. Dan apa yang kita nak buat, kita ni kita rasa sebagai pendidik wanita lah, pendidik bukan saja pendidik di kata universiti, tapi sebenarnya kita harus memainkan peranan sebagai pendidik keluarga dan pendidik masyarakat. Kata orang Kelantan, boleh saya kata nak guna perkataan Kelantan, frasa Kelantan. Saya faham. Kita tak boleh nak lock kat wajah atas saja. Kalau tak apalah, kita orang Tino lemah. Lemah kita orang Tino lemah. Kita lemah tu tak ada dalam nanti orang kata apa? Queen control pula. Queen control. Kita kena pandai lah kecek tu dengan lemah lembutnya, dengan bijaksananya, dengan kasih sayangnya. Bukannya kecek baking. Kalau kita untuk jadi pemimpin dan untuk memenangi hati orang lelaki,
kita sepertinya bikin gaya gorok kata orang Kelantan kalau dia tak dengan lemah lembutnya kita dapat memenangi dengan keikhlasannya, menunjuk cahaya keikhlasannya. Dengan itulah kita dapat menangani hati bukan sahaja keluarga kita tetapi menangani masyarakat juga. Dan saya nak bawa aspek mengurus salah satu komponen yang mungkin kita kena hadapi tetapi kaum muda kita tidak mempunyai latihan, iaitu menangani warga tua. Dari warga tua. Dan tadi saya ada sebut juga pada rakan-rakan, Hajah Azura membawa masalah kata tidak ada peraga, tidak ada model di dalam rumah tangga yang dapat dilihat oleh pasangan, betul tak? Dan menjaga orang tua juga kebelakangan ini susah untuk mendapat peraga yang betul kerana keluarga pasangan muda contohnya makin terpisah dengan masyarakat tradisional ataupun masyarakat yang mempunyai orang tua. Jadi tidak dapat melihat bagaimanakah cara untuk menyantungi orang tua. Mereka duduk di bandar, duduk dalam keadaan rumah yang sempit, tidak memanfaatkan keselesaan warga tua dan seumpamanya. Sedangkan masyarakat kita makin menua. Dan di dalam Islam, orang yang patut dihormat dan dijagai dan dibelai dengan baik ialah orang tua. Okey. Saya nak minta Dr. Helami ulas sikitlah apa yang Profesor Cik Husna tu dia punya antara teori dan realiti dia bincang tu. Dari segi teori pengurusan macam mana? Boleh sesuai ke? Apa yang saya faham daripada apa Prof Dr. Cik Husna cakap tu berkenaan dengan inilah tanggungjawab wanita lah untuk membantu kaum lelaki ya. Sebab seperti mana yang kita dapat rujuk pada hadis lah, hadis saya tak ingat hadis riwayat apa yang mengatakan bahawa wanita tu adalah saudara kandung lelaki. Jadi ini menunjukkan betapa rapatnya lah wanita tu dengan kaum lelaki. Jadi maknanya kaum lelaki tidak boleh menidakkanlah peranan penting kaum wanita ini dalam rumah tangga. Jadi maknanya kaum lelaki tidak bolehlah macam memandang sebelah mata ataupun memandang enteng tentang sumbangan yang telah diberikan oleh kaum wanita. Jadi maknanya kaum lelaki perlulah menghargailah kaum wanita yang membanting tulang berpenat lelah daripada pagi sampai ke malam untuk membantu kaum lelaki untuk mengurus rumah tangga dengan baik, memastikan rumah tangga teratur, anak-anak teratur, makan dah bagi, baju dah basuh, baju dah gosok, semua dah teratur lah, termasuk jugalah baju suami pun dah siap, makan suami pun dah siap. Jadi saya rasa wanita memainkan peranan penting lah di dalam rumah tangga. Baik, Profesor Cik Husna tadi dia sebutkan dari segi macam mana wanita itu pandai-pandailah membawa diri dan bijak-bijaklah mengurus suami dia. Ini saya nak bagi satu metafora lagi. Satu ni soalan siapa dia nak jawab pun tak ada soalan pada siapa-siapa. Nah, ni dalam Ramayana. Saya masa muda lagi ni. Dalam Ramayana dia cerita wanita itu ibarat bayu. Laki-laki itu ibarat ribut. Jadi ibarat ribut. Ya? Laki-laki ibarat ribut. Ribut. Jadi laki-laki ni macam ribut dia punya keputusan, dia punya sikap. Jadi dia kata bila dia bertanding antara ribut dengan bayu, dia kata mana kuat antara kita dua ni. Maknanya dia kata kita jatuhkan monyet di atas pokok tu. Jadi yang bila ribut tu bertiup, makin kuat monyet tu bergantung.
pada pokok dahan tu. Tapi bila dah ribut letih, dia ketemu pula. Dia boleh bayu tu, dia bertiup spoi bahasa kata orang kan. Maka monyet tu mengantuk lalu jatuh. Jadi metafora ini, saya nak katakan tadi Nabi kata bengkok. Yang ni pula kata halus, bijaksana. Macam mana kita boleh blend semua tu supaya kita boleh bagi satu contoh yang baik kepada keluarga-keluarga kita bagaimana membina suatu keluarga yang baik dalam masyarakat Islam kita di negara kita sekarang. Baik. Datuk Prof, bila Ya. Datuk Prof datangkan cerita Ramayana dengan ribut bayunya tu, saya ada teringat satu ungkapan Melayu kita ni, ya. Bersatu teguh, bercerai roboh. Oh, itu politik tu. Okey. Saya tak nak main politik kat sini. Saya nak bercakap berkenaan Politik dengan keluarga lah. keluarga. Tapi maknanya keluarga ni, keluarga perlu bersatu, ya. Dimulai dengan suami isteri, ya, ayah ibu tu. Dan bersatu kita dalam membuat keputusan dalam rumah tangga tu. Nak ke mana haluan keluarga kita tu nak ditujukan, ya. Kita nak keluarga yang ikut Islam ke, ataupun keluarga yang sikit-sikit Islam saja ke, ya, dengan Islam yang syumul ke, ataupun yang bagaimana. Kita nak berusaha nak bersatu, ya, dalam ketaatan kita pada Allah SWT. Dan kita pun sebenarnya nak bersatu dalam keadaan senang dan susah. Bukan kata kita nak masa senang saja kita bersatu. Kan masa anak datang ke rumah bawa keputusan cantik cemerlang aja kita nak gembira. Kan? Tapi pada masa anak down, pada masa anak jatuh dalam kehidupan dia, masa tu yang kita pun nak kena bersatu ni. Jadi stay strong together through thick and thin, ya, kata. Maknanya kita kena bersatu bersama-sama dalam keadaan susah ataupun senang. And bukan masa orang kata bila masa diuji, masa itulah kita begitu kuat sekali bersatu, keluarga kita ni. Jadi masa lapang maupun masa sempit kita kena bersatu. Itu yang kata masa ribut, kata ribut tadi tu. Masa itulah kita kena kuat lagi persatuan kita. Masa itulah maksudnya masa orang kata kita, sebab semua keluarga ni pun kita kena pelihara lah bersatu, suami isteri, ibu bapa dalam mendidik anak-anak ni. Kita nak ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nak pelihara diri kita, keluarga kita ni. Ya. Dan Datuk, saya sorry, dah habis. Ya. Begitu juga kalau kita kata tadi ahli panel kita ada menyebut kena pengurusan ekonomi rumah tangga pun kena cekap, kena cantik. Ya, kita boleh ambil kaedah kalau kita lihat ini metafora hebat lagi ni dari Nabi Yusuf kan. Apabila Mesir itu dilanda kemarau itu, bila raja tu bermimpi 7 ekor lembu. 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi ini kita boleh terapkan dalam keluarga tu, maknanya ada di sana kena berbelanja dengan hemah, kena berjimat cermat dan sebagainya. Dalam semua keadaan itu. Jadi bila sebut bila bayu datang, bayu lembut tu pula boleh jatuh pula. Ribut tadi monyet tak jatuh-jatuh. Ada kita ingat jangan monyet kan, kalau ada yang ingat tu kan. Jadi bila datang bayu yang lembut tu pula yang boleh menjatuhkan. Jadi itu yang kita kata jangan kita leka lah bila keadaan kita senang tu. Sebab ujian kesenangan ni pun kadang-kadang ujian yang besar juga, boleh jatuh kufur nikmat juga kan. Jadi itulah yang saya nampak cerita Ramayana tu. Datuk, saya nak tambah sikit. Okey, tambahlah. Cerita Ramayana ni, dari segi Datuk punya Ramayana ni ada 3 watak, jadi ribut, bayu dan juga monyet. So pada pandangan saya, ribut ni ialah suami, bayu ni isteri dan kok ada isteri tu ributnya. Ribut. Saya andaikan ia adalah ujian. Monyet tu adalah ujian. Jadi bila suami ni seorang diri contohnya, tidak ada sokongan daripada wanita, jadi dia tidak boleh mengalahkan ujian tu. Ujian ni dalam macam-macam cara lah, dari segi kesakitan ataupun
ialah kewangan, pelbagai cara. Jadi benda ni perlu ada cantiknya yang uniknya keluarga ini apabila dapat menyatukan dua hati yang berbeza. Di mana lelaki dan perempuan, kita tahu lelaki ada perbezaan dari segi fizikal, kekuatan disebut dalam Quran, dan juga wanita ini berbeza dari segi fitrah dia, emosi, lebih lembut, lebih kasih sayang. Jadi dua-dua ini sangat perlu memerlukan. Jadi bila kombinasi bergabung dan dapat mengalahkan ujian itu, maksudnya apa jua badai ujian yang berlalu, so dapat kita atasi dan kita belajar daripada ujian tu. Contohnya bila ada susah dibuang kerja, jadi isteri tolong. Jadi benda macam ni kita yang Datuk kata tadi bengkok dan bijaksana tu adalah wanita ini adalah sebahagian daripada suami itu sendiri. Maksudnya apabila berkahwin, suami ni hendaklah berlaku baik, berlemah lembut, berkasih sayang, sebab wanita nature dia adalah memang jiwa dia lembut. Jadi kalau keras juga patahlah tulang tu. Jadi sebab tadi saya kait lagi tadi adalah Okey. rumah tangga. Itu saja Datuk. Oh, maknanya suami itu kena bersikap berhati-hati, jangan sampai tulang yang bengkok tu patah. Tak, bukan berhati-hati Datuk, macam mendidik je, cara mendidik macam kena fahami isteri. Ada juga sebenarnya isteri ni pelbagai perangai. Ada juga yang ialah perangai yang lembut, ada juga kadang tu kasar, ada juga yang perangainya sombong, ya. Kita ikut pada background family yang datang lah. Jadi suami ni kena pandai. Bila isteri ni cepat kecil hati, dalam tingkah laku pun kena macam pandai. Seorang suami dia memang kena bijaksana, sebab tu bijaksana ni Tuhan bagi lebih pada suami. Macam mana nak mengawal isteri yang degil contohnya, susah dengan kata, nak pakai tudung susah. Jadi macam mana seorang suami ni nak suruh isteri pakai tudung, dia tak boleh terus. Sebabnya suami berkahwin dengan isteri, dengan keluarga dia hidup dalam 20 tahun ataupun 25 tahun masa berkahwin. Macam mana ubah daripada 25 tahun tu nak suruh isteri pakai tudung. Jadi benda macam ni memerlukan ilmu atau kebijaksanaan pada lelaki. Sebab tu bila nak ubah perempuan tu dia tak boleh drastik, slow-slow, doa dan juga hadiahkan tudung ke, ataupun tunjukkan gambar-gambar yang cantik kan. Jadi perempuan ni lama-lama dia akan lembut juga hati. Sebab kalau kita biarkan teruskan, kata Datuk, dia akan terus bengkok juga. Jadi ada usaha dalam rumah tangga. Itu maksud. Prof nak sebut ke apa tadi? Saya rasa ibarat yang ditunjukkan itu adalah personality. Personality yang gelora, personality yang tidak gelora. Dalam rumah tangga ini terdiri daripada personality yang mungkin sangat berbeza. Bukan mungkinlah, insya-Allah akan berbeza, sebab dia tidak adik-beradik pun dididik dengan dalam satu rumah yang sama pun akan mempunyai personality berbeza. Betul. Sementara lah orang kata suami isteri yang datang daripada sekitaran yang amat berbeza. Nak kahwin tu dia tak tahu bagaimanakah kerumitan yang boleh yang akan ditemui lah. Ini memerlukan kemahiran yang mungkin Dr. Ilhami sudah ajar kepada pelajar-pelajar dia, iaitu resolusi konflik. Bagaimanakah hendak meresolusi konflik? Jadi konflik resolusi ini sebenarnya bukanlah kita pakai hanya pada peringkat negara. Kita nak pergi menandatangani treaty sahaja, bukan kan? China dengan Amerika, maka barulah kita nak apply conflict resolution. Betul tak Dr. Ilhami? Ataupun parti PN nak bergabung atau politik pula. Parti-parti dekat Malaysia ni yang tak tergabung-gabung, tak terlerai lagi. Banyak konflik. Mereka pun perlu kepakaran Dr. Ilhami saya rasa. Menyelesaikan masalah konflik. Jadi kita tinggalkan parti-parti Malaysia itu sebab kita bercakap pasal wanita lah kan, tak nak cakap pasal parti politik. Taklah boleh nak celeh parti. Boleh nak mencelah. Saya takutlah nanti terbau. Masalah semasa saya pun heran macam mana orang politik ni tak boleh bersatu. Teori menangani konflik kalau kita bawakan kepada keluarga, apakah ciri-ciri yang boleh diterap di dalam menyelesaikan masalah keluarga itu, Dr. Ilhami? Tolong bagi sikit. Mana ada teori kan?
Terima kasih Prof. Dr. Cik Husna. Ya, saya setujulah. Itu berkenaan dengan urusan konflik dalam rumah tangga, sebab konflik memang berlaku lah di mana-mana, bukan setakat di tempat kerja tapi juga di rumah tangga lah, dalam rumah tangga lah kan. Paling banyak. Jadi kalau kita faham konflik ni ada berlaku dalam 5 peringkat. Apa tu? Daripada nampak sampailah nampak kan. Tapi saya tak pasti sama ada dalam rumah tangga tu sampai setakat begitulah, sampai 5 peringkat lah. Tapi mungkin kalau ada analisa mungkin. Mungkin kita perlu buat penyelidikan, dan juga teori ini perlu diajarlah kepada para muda-mudi yang mahu berkahwin. Tak, misalnya dalam kursus kahwin, ada orang cerita ke bab-bab ni? Ada. Tak ada ni. Itulah, cuba bagi tahu Dr. Amin nak dengar. Dan berbalik kepada kursus tu sangat pendek lah, Prof Moderator, 2 hari. Mustahak ni tak sempat untuk dibicarakan. Tapi kalau nak panjang kena bayar mahal lagi. Tak apalah kalau itu membantu. Betul tak Ilham? Saya setuju. Saya rasa memang sesuai lah konsep dan juga teori perusahaan konflik ni diterapkan dan juga dimasukkan dalam modul modul pra perkahwinan untuk muda-mudi zaman sekarang. Nanti saya note. Saya dah dapat komen daripada penonton, kena tukar silibus kursus kahwin. Terus dapat ni. Dia kata macam mana? Dia kata kena tukar silibus kursus kahwin tu. Bukan kita kata kan? Bukan kita kata. Public kata kan? Nanti kita cerita lepas ni. Ya, saya pun rasa kalau kursus kahwin tu dia tak cukup untuk pra perkahwinan saja. Mungkin kemudian kita ada lagi kursus untuk pasangan suami isteri di bawah 5 tahun. Itu kena private sector lah buat. Ya. Sebab kerajaan tak sempat dah. Kerajaan sibuk dengan benda lain, politik lagi. Makasih utama Datuk. Makasih lagi. Okey. Dr. Ilhami nak sambung hak dia tadi. Tak adalah, cuma saya nak tambah dari segi solusi pengurusan konflik tu pun ada 5 jugalah. Jadi ini mungkin kita boleh terapkan jugalah dalam dalam modul pra perkahwinan khusus kahwin tu. Saya rasa sangat sesuai lah. Jadi mungkin kita boleh adakan sekali simulasi ataupun role play lah antara peserta-peserta. Saya rasa kebiasaannya anak-anak kita akan membawa tunangan mereka lah bersama kan. Biasanya kan. Datuk kan? Biasanya macam tu kan Datuk kan? Jadi mungkin mereka boleh tak ambil kursus perkahwinan dulu. Tak ada, masa zaman saya tak ada. Masa saya? Masa saya pun tak ada. Saya tak zaman ada. Saya tak ada. Tak ada. Kita belajar on the job. Yalah, betul. Kita orang yang pandai menginsafi diri, tak kursus pun. Kita belajar syllabus on the job. Yes. Okey. Itu lebih baik. Tak ada Saya rasa menarik tu. Kita mungkin Prof Datuk boleh draft lah modul kahwin yang baru ni. Dalam modul kahwin tu pengurusan rumah tangga tu apakah isu-isu yang relevan, saya rasa. Ya. Itu relevan. Yang memang kita boleh ambil daripada pengalaman Hajah Ezora. Apakah sebenar yang mendatangkan konflik? Bukan saja kita tumpukan kepada konflik. Saya rasa we look at the negative, tapi apakah yang mendatangkan keamanan? Apakah di dalam keluarga yang mendatangkan keamanan? Naratif kita itu always mengaman. Dia kata, kalau kursus kahwin ini adalah masalah yang dihadapi oleh pasangan. Jadi pasangan perawat tak, Masya Allah, aku kahwin Allah. Saya tak tahu apa isi kursusnya. Cuma saya dengar orang cerita, dia kata duk asyik berjenaka, betul ya, saya tak tahu. Sebenarnya silibus yang ada sebenarnya tak tahu. Saya pun kalau kita nak kata lebih-lebih, nanti orang yang merangka kursus tu pula rasa kecil hati pula. Tak benar ni kita boleh bincang dengan Jabatan Agama.
ke Majlis Agama, kita boleh bincang. Saya rasa MDN boleh kalau kita ada satu resolusi betul-betul, dan kalau ada orang boleh bantu kita membuat silibus yang bagus. Dia kalau kajian kata tak boleh, kita buat ekstra lah. Betul. Kita ada satu task force yang melihat silibus itu dan melihat kepada situasi yang lebih relevan dalam keadaan semasa. Sebab apa dinamika rumah tangga, dinamika kehidupan masyarakat yang apa kata makin nuklear, yang termasuk kata pengaruh media sosial. Perkara ini menjadi penting, tapi sentuh di dalam saya rasa kursus-kursus kahwin ini. Ya, bukan kursus kahwin lah, kursus rumah tangga lah. Kursus rumah tangga. Saya rasa dipanggil kursus perkahwinan dah. Perkahwinan. Betul. Cuma saya ada, bila saya komplain lah, masa sambil duduk minum kopi itu dekat pejabat, saya komplain, apalah dia ajar dekat kursus perkahwinan ni? Macam mana kita masih melihat masalah dan kita melihat pasangan pergi kepada Hajah Azura ini, sedangkan patutnya lebih termaklumat lah ada kursus perkahwinan. Sebab zaman saya dengan zaman Datuk dulu tak ada satu pun, tak tahu apa satu, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi dia pun kata pada saya, Prof janganlah beringatkan dengan 2 hari tu, pasangan-pasangan ni pandai. Oh, siapa ni yang jawab tu? Ada kawan laki-laki lah. Kata Prof, tak menjadi bijak pasangan itu pergi 2 hari. Lepas tu dalam kepala pasangan ni bukan dia nak belajar apa-apa pun, dia ingat nak kahwin lah. Dalam otak dia tu belanjanya berapa, hantarannya berapa, kasut saiz berapa. Jadi hanya segelintir. Doktor Nan setuju dengan saya. Jadi nak pergi untuk menghayati apakah itu perkahwinan, apakah peranan wanita, apakah peranan suami itu tidak dapat diterapkan. Jadi betul kata Hajah Azura tu, kena lebih panjang dan satu khusus yang sinambung, kata continuous sinambung. Kahwin lepas 15 tahun, lepas tu yang warga-warga tua ni rasa Hajah kena juga. Yang warga-warga tua macam saya dan Prof moderator tu. Ada kena juga. Tak payah dululah. Godagi lah nak godagi. Bagus juga dah. Yang ada pencen-pencen tu pergilah dua-dua tu. Untuk kita, warga emas ini juga mempunyai cabaran yang unik. Datuk, mungkin sudah berbeza daripada cabaran siapa yang baru kahwin, yang muda-muda kat sini, yang kahwin sampai 10 tahun siapa? Nan. Dr. Nan lah, muda pada orang lain. 10 tahun. Cuba dia cerita, cuba minta Dr. Nan cerita apa yang diterima oleh kursus kahwin. Dr. Nan. Yang itulah Datuk, peranan isteri, peranan suami, macam mana secara teori lah, teori. Tak adalah macam kata konflik-konflik tu adalah, cuma tak sentuh detail. Maknanya dia bagi tahu apa yang sudah tahu. Ya. Kalau macam macam ilmu wahyu student, mungkin dia tahulah sebab belajar juga fi usrah tu semua Datuk. Cuma bagi orang awam, orang awam, kita berbincang untuk orang awam. Orang awam. Kena detail yang tak masuk. Orang IRK, orang Akademi Islam, okey, tak ada masalah dah. Dah faham dah. Yang ambil engineering ni. Ya. Tak kira lah beda-beda apa. Sebenarnya pengajar Islam pun sama juga dari segi attitude lah. Nanti saya ambil note. Dia sekarang kena masuk juga pengurusan stres dan pengurusan gadget-gadget juga, Datuk Prof. Oh ya. Itu terbaru. Ada satu aspek, ada juga satu bab tentang kesihatan mental. Itu juga. Kesihatan mental dan especially kesihatan mental wanita. Kesihatan wanita memang dipinggirkan dan kesihatan orang keluarga tua ni lah. Okey. Nanti untuk sementara ni saya nak minta Dr. Ilhami lah tolong pakat 2-3 orang di Akademi Islam dia tu, dia rangka apa tu, saya pun dekat cari dulu kan, nanti kita forum balik macam mana cara kita nak selesaikan.
Boleh kita alami. Boleh Datuk, yang apa tu, yang pengusaha stres tu pun stres Bukan keseluruhan keseluruhan, tidak di Akademi Islam tu ramai orang kan. Bila Ramai ada satu pakar. modul tu, saya ambil lah modul tu, saya bawa ke MDN ataupun Pondok Perdana saya. Kami yang laksanakan. Dibincang dengan Jabatan Agama dengan majlis dulu. Boleh tak kita bincangkan dan tanya pendapat semua panel ni, bagaimanakah pengurusan rumah tangga ni dalam masa pandemik ni, dalam masa COVID ni? Iyalah. Cabaran-cabaran yang harus ditanangi dengan terbuka dan ikhlas. Terbuka dan ikhlas. Ya. Dia tak boleh macam Profesor apa tu Husna, dia rumah dia banglo besar, kawasan luas. Dia fikir orang yang duduk di rumah tu, di rumah teres lapis. Nah, anak keluar pun tak boleh kena COVID. Jadi macam mana dia punya psikologi, perasaan dia macam mana? Yang tu kita nak tahu. Peranan wanita dekat situ. Ibu, macam mana? Isteri. Okey. Rumah tangga tu. Dr. Ilhami tolong rekrut, nanti saya rekrutkan satu di Akademi Islam tu, kita buat satu pasukan boleh lah? Ya. Setuju Datuk Prof dan juga Prof Cik Husna, saya setujulah sebab apa yang cakapkan oleh dan juga apa yang cakapkan oleh Puan Hajah Azura tentang stres tu kan. Sebab wanita memang menghadapi stres lah apabila berkahwin kan, sebab terutamanya yang berkejaya lah, jadi mereka menghadapi stres nak mengimbangi di antara kejaya dengan dengan rumah tangga kan. Dan stres ni merupakan salah satu subjek lah pengurusan, jadi saya pun ada ajar lah satu tajuk lah dalam khusus gelagak organisasi. Jadi saya percaya boleh menyumbang lah kepada boleh modify lah perkahwinan. Okey, satu perkara lagi saya nak timbulkan, kita ni takut tak ikut masa lah. Bila dia boleh berbual santai-santai ni, sedap seronok sikit kan, daripada tak semi sangat. Dia, orang kita melihat syariat Islam, saya tengok dua institusi. Satu, kehakiman syar'i, tidak begitu hebat nak banding dengan mahkamah-mahkamah sivil, mahkamah konvensional. Satu. Yang kedua, perbankan Islam. Dia macam tak boleh nak lawan, nak beat yang konvensional. Sebabnya kita terlampau melihat Islam dari aspek hukum. Dari aspek hukum. Dan sampai aspek hukum tu kita detail sampai tak perlu. Sampai benda-benda yang halus-halus pun kita nak rutinkan. Sedangkan dalam Islam tu, selain daripada hukum, dia ada tradisi, nilai tradisi itu, dia punya budaya itu. Jadi budaya Islam itu tidak ada dalam keluarga. Ini saya nak transfer masuk dalam budaya Islam lah. Kalau kita ceritakan tentang ini hukum, ini wajib, ini halal, ini harus. Tetapi budaya dan tradisi itu yang tidak kita labelkan dengan haram, halal apa semua sekali itu. Sebab masyarakat Islam ni sangat dipengaruhi oleh orang pekah. Segala-galanya ditentukan oleh orang pekah. Kan? Jadi, yang ini macam mana kita nak timbulkan dalam masyarakat kita supaya keluarga kita mempunyai sistem nilai yang jelas, mempunyai satu tradisi hidup yang jelas. Saya dengar satu perbincangan lah keluarga Syihab Quraisy. Dia cerita dia dengan isteri dia. Isteri dia orang Solo. Kemudian suami dia tu Kiai Quraisy, dia ni orang Makassar. Ini cuba balik ni cerita, balik tengok YouTube Najwa, Mata Najwa tu, anak dia tu Najwa. Jadi sekarang ni bini dia kata, saya sebagai orang Solo, bila saya pergi jadi menantu kepada orang Makassar, macam saya ni dibuang. Sebab budaya orang Solo ni halus. Orang Makassar ni macam orang, dia kata orang Kelantan lah. Orang Kelantan ni halus sikit. Kelantan tu halus. Kasar? Tak kasar. Halus? Halus. Yes. Macam orang Solo halus lagi.
Monggo, dan semua sekali. Orang Solo halus lagi. Jadi kalau dia pergi, ini nanti orang Jawa marah nanti. Kata kita orang Kelantan berbeza dengan orang Jawa macam mana? Nampak tak? Di Malaysia kita. Ya, orang Jawa jangan marah. Jadi bolehkah kita timbulkan dalam masyarakat keluarga kita ni ialah budaya dan tradisi yang halus bagaimana budaya Islam yang ada pada zaman dulu tu. Macam mana? Boleh saya bagi pendapat awal lah. Semasa saya di Kolej Permata Insan dulu, yang baru saya berhenti, kita bercakap tentang soal pendidikan dan pendidikan Islami lah. Mungkin pendapat saya masa tu tidak popular lah, sebab pada pendapat segelintir pendidikan hikmah dan pandai ini ialah untuk mendapat keputusan cemerlang, seperti Hajar Azura kata. Sedangkan pada saya pendidikan itu ialah untuk membentuk orang yang beradab. Dan setiap kali saya naik ke atas pentas, saya bukan saja bercakap, sebab saya tengok itulah kali pertama saya menjadi guru kepada anak-anak. Bukan sebab 37 tahun saya duduk mengajar orang tua kan. Tapi tiba-tiba Allah bagi saya kan peluang untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak. Dan anak-anak bijak pula tu. Dan saya lihat kalau betul-betul kita hendak mendidik katakan cendekiawan Islam, ya, yang kembali nak membentuk kembali generasi cemerlang Islam ini, kita sebenarnya kena titik beratkan mendidik apa orang kata the Al-Ghazali man, insan yang beradab. Itu yang paling mustahak. Itu yang kita mula dan kita kena berani katakan. Ini saya mula nak minta ulah Dr. Nan ni. Dia orang ilmu wahyu dan pengajian kemanusiaan. Macam mana di pengajian wahyu sendiri, macam mana dia orang mengajar Islam tu? Islam mana dia ajar? Okey Datuk, bila kita bercakap tentang tradisi Islam, sebenarnya tradisi Melayu tu kalau kita imbau balik, orang Melayu ni ada adab dia, sopan santun, hormat menghormati, dan itu memang diajar dalam Islam dan disebut juga dalam Quran. Contohnya dalam surah Luqman, menghormati ibu bapa, tidak dalam surah Isra tidak boleh berkata kepada orang tua. Jadi benda-benda macam ni dah diterapkan dalam tradisi Melayu pada awal lagi, pada mak ayah kita. Maksudnya macam sami'na wa ata'na, mak kata mengaji, okey kita mengaji. Jadi masa zaman dulu. Tapi nilai itu sekarang sudah terombak. Betul Datuk, dah terombak sekarang sebabnya kita terlalu mengejar. Satu, kita salahkan diri kita sendiri dululah sebelum kita salahkan anak luar. Mungkin masing-masing sekarang ni tidak tahu hala tuju. Macam peranan isteri pun tak jelas, peranan suami pun tak jelas. Bila tak jelas, benda tu dia akan jadi hilang nilai tu. Nilai tu dah sudah tidak ada. Sebab tu bila anak luar contohnya ujian datang dengan media sosial, Facebook, dia cepat terpengaruh. Jadi kita diri sendiri Datuk kena kita membantu diri kita, ahli keluarga dulu. Sebagai seorang isteri, kita start dengan isteri dulu. Jadi isteri ni ambil balik nilai-nilai tu. Maksudnya berubah secara kecil. Memanglah susah nak berubah untuk semua. Tapi dengan start dengan satu langkah, mungkin langkah-langkah sebenarnya akan menjadi yang terbaik. Sebab tu nilai yang Datuk kata kita bercakap pasal hukum semua. Jadi tradisi Melayu ni kita tidak boleh dilupakan. Kalau bab menghormati sama juga dengan kasih sayang diterapkan. Jadi itu yang saya boleh ulas lah Datuk. Okey. Puan Izura, macam mana Hajar? Saya pengalaman saya di katalah dalam sektor korporat. Saya bandingkan ada satu golongan korporat yang tidak banyak menitik beratkan soal aturan dan peraturan, tetapi dia lebih menitik beratkan soal budaya, culture dalam kepimpinan dia, lebih berjaya daripada yang banyak menggunakan aturan dan peraturan. Sebab kalau aturan peraturan macam universiti kita, bukan apa KPI itu. Saya sendiri saya berbohong bila buat KPI begini. Tapi culture itu tidak ada. Dalam rumah tangga kita macam mana? Macam mana Hajar, Azura? Ya, saya rasa bagi saya sendirilah, alhamdulillah saya masih meyakini
banyak lagi lah tradisi-tradisi, budaya-budaya. Dalam pengalaman bagaimana mengurus memberi nasihat kepada klien ke, macam mana? Adakah pengalaman-pengalaman kerana tak ada budaya, bukan tak ada hukum hakam? Ya, biasanya memang saya pun akan ambil juga ni inisiatif untuk berikan nasihat-nasihat terutamanya kepada klien-klien yang muda ya. Kadang-kadang small things, bukan perkara yang kecil yang kita terlepas pandang. Sebenarnya benda tu bila kita laksanakan dia boleh menjadikan suasana rumah tangga tu begitu cantik sekali. Ya, contohnya kalau sebagai ibu bapa contohnya, kita masih lagi menerapkan macam budaya tradisi kunjung mengunjung, yang memenuhi jemputan, tapi masa PKP ni taklah. Yalah. Ya, jadi kunjung mengunjung. Jadi anak-anak kita ni kalau zaman sekarang ni kadang-kadang dia kenal setakat sepupu dia aja. Lebih sikit dari sepupu dia tak kenal dah. Selisih tengah kanan tak kenal dah dua pupu ke apa. Kan? Jadi budaya kunjung mengunjung, memenuhi jemputan-jemputan perkahwinan dan sebagainya. Ini kita kena. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang kita nak ajak pergi bertemu saudara berkunjung ke tempat perkahwinan pun dia tak nak. Kan? Sedang kita nak cuba terapkan tu. Sebab itu adalah antara acara di mana kita boleh kenalkan mereka dengan sanak saudara. Kan boleh ada di sana tu, masuk pula di sana tu adanya silaturahim ya antara keluarga. Lagi di sana dalam keluarga kita juga nak terapkan budaya maaf memaafkan. Bukan hari raya puasa dan hari raya Aidiladha, hari raya haji aja nak minta maaf. Kan? Ibu bapa pun kadang-kadang kita orang kata kita rendahkanlah ego kita tu. Kita tu ibu bapa bukan selalu betul 100% kan ada masalah. Kalau kita di ibu bapa. Ya, kalau kita ni ibu bapa, tak salah sekali mohon maaf daripada anak-anak kita. Kan? Ada di sana juga dalam budaya keluarga kita kena terapkan amalan bersedekah, berkongsi, ya, berbahagi. Kan? Kita nak ni. Kalau pergi ke masjid, zaman boleh pergi ke masjid tu maknanya ayah-ayah didiklah anak-anak tu, maknanya bubuhlah dalam tong masjid tu. Kan? Lama-lama dia pun menjadi diri dia sendiri pun jadi terbiasa dah. Kadang-kadang bila pergi masjid, dia pula tolong ingatkan, ayah, kita tak letak lagi lah duit dalam tabung. Jadi benda yang small thing macam ni. Kemudian ucapan terima kasih. Ini kita nampak macam kecil, tapi sebenarnya sangat besar peranan dia. Isteri kalau dapat ucapan terima kasih dari suami, ya Allah, orderlah bang, abang nak order apa. Tapi dia kata hipokrit pula. Tidak. Bila kita buat secara ikhlas tu, tak adalah timbul sifat hipokrit. Ya ke? Ya. Jadi saya selalu kata terima kasih. Oh gitu deh. Akak ambil tu, tuan ambil. Thank you. Yes. Cakap terima kasih tu biar jadi satu malakah. Dia malu pula kalau suami saya tengok. Cakap saya selalu kata terima kasih. Pada anak-anak, pada dia. Pada suami, pada anak-anak. Pada pembantu pun saya ucap terima kasih. Dia bawa kopi dekat saya kata terima kasih. Sekarang kan kita zaman PKP kan, kadang-kadang banyak kita sibuk tak sempat nak memasak, orderlah dari GrabFood ataupun Foodpanda. Kalau suruh anak pergi ambil, anak kecil pergi ambil, pesan kita bagi dia dulu, bagilah duit lebih untuk bagi dekat abang panda. Budaya sedekah dan budaya infak. Satu lagi, jangan lupa cakap terima kasih. Terima kasih Abang Panda. Jadi anak-anak tu terbiasa dengan ucapan-ucapan terima kasih. Menjadi sebati, budaya yang sebati. Ya. Jadi orang kata berjalan dalam kemudian beri hadiah. Bagi hadiah. Bagi hadiah, jangan tunggu anak dapat nombor 1 aja baru bagi hadiah. Ya, dia buat perangai elok, dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bagi dulu kan hadiah. Jadi orang Kelantan jangan kupik. Jangan kupik janganlah. Jangan kupik, jangan tai hidung masing lah. Benda yang kecil-kecil yang tradisi macam ini ni, dia sebenarnya dia jadi al-adah al-muhakkamah.
yang adat yang baik, yang tak bercanggah dengan syariat, jadi dia pun dapat Okey. jadi Orang-orang pengurusan ni dia apa yang dia tekannya, do and don't ke ataupun yang macam mana culture ke apa semua sekali ya? Orang syariah nampak dia tu, hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni haram, hak ni halal. Jadi pening dari segi tu ya. Dari segi adab sopan apa tak ada. Apa tu, bagi saya sama aja je Datuk. Apa tu, saya rasa kita kena kekalkanlah dan subuhkan tradisi dan budaya dalam institusi kekeluargaan, tapi hendaklah berlandaskan kepada ajaran Islam. Kan contohnya macam menyambut perayaan di kampung kan. Itu adalah adat lah, sebab setiap kali apa tu kita beraya, kita nak raya kat kampung kan. Nanti dia. Tak beraya di rumah. Mana prinsip-prinsip dalam pengurusan tadi, apakah dikemukakan dalam bentuk ya, tidak dan sebagainya, ataupun dalam bentuk satu penghayatan sebagai satu adat dan budaya. Pembudayaan. Pembudayaan itu. Ya betul, okay, Datuk. Lebih kepada pembudayaan lah. Jadi maknanya, maknanya kita kena pastilah apakah aktiviti yang boleh kita lakukan dengan keluarga. Tujuannya lebih kepada apa tu, mengeratkan silaturahim lah. Sebab kita pun tahu kan dalam Islam menghubungkan, mengeratkan silaturahim tu sangat penting dalam Islam. Kita tak boleh apa tu. Saya sekarang ni macam ni. Apabila sekarang ni kita duduk bising cakap rasuah. Kemudian orang mencadangkan supaya pok-pok ulama, pok ustaz-ustaz ni cakap tentang rasuah dalam khutbah. Saya ketawa seorang. Saya ketawa. Ini melepaskan batuk di tangga aja ni. Sebenarnya proses pembudayaan itu penting. Orang pengurus saya nak tanya hati. Betul Datuk. Sebab macam dalam tu. Apa tu? Dalam subjek kami pun ada tajuk pembudayaan tu. Culture. Ataupun lebih kepada budaya, kami lebih kepada budaya bersasi. Jadi sebenarnya boleh apply lah dalam kehidupan rumah tangga pun boleh kita amalkan, kita gunakanlah dalam kehidupan rumah tangga dan juga institusi kekeluargaan. Datuk, ya betul. Jadi maknanya kita kena pastilah apakah aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukanlah bersama keluarga untuk mengeratkan silaturahim. Kita tak boleh nak memutuskan hubungan dengan mereka kan. Jadi kita kenalah menziarahi sanak saudara. Kemudian kita kenalah bagi duit raya kalau musim perayaan dan juga duit infak untuk sanak saudara yang miskin. Musim perayaan dia nak tengok TV, program TV, tak boleh nak pergi jemput sepupu. Tapi masa ni, masa pandemik COVID-19 ni tak boleh lah kan? Masa belum tu pun dia nak tengok program TV dia. Datuk, saya rasa dalam kes pembudayaan ni, satu cabaran yang kita tangani dalam masyarakat kita ialah menyerahkan tanggungjawab pembudayaan itu kepada pemerintah. Contohnya kalau kita duduk bising-bising cakap pasal masyarakat korupsi apa semua ni, semua orang akan bertanya, apa dia tanya dia? Kerajaan nak buat apa? Kata, solusi dia kita ajar sebagai satu subjek dekat sekolah. Ajar korupsi. Kemudian masalah katakan obesiti. Macam mana kita nak selesai obesiti ni? Kita serah pada pemerintah, tanya. Guru-guru nak buat apa? Sekolah nak buat macam mana? Kerajaan nak buat macam mana? Masukkan sebagai satu silibus di sekolah. Jadi silibus di sekolah tu gemuk aja. Budak-budak pun terlalu banyak benda yang dia nak belajar. Dia pun tidak menjadi satu perkara yang relevan dan tidak menjadi satu pembudayaan. Maksudnya menyerahkan tanggungjawab pendidikan dan pembudayaan itu kepada luar keluarga, kepada pemerintah, kepada semuanya keluar daripada masyarakat, kepada keluarga. Sedangkan pembudayaan itu mesti berlaku dalam lubuk dia, dalam keluarga. Yang itulah yang kita nak bincang hari ini. Macam mana kita nak mengurus supaya pembudayaan Islam itu berlaku di dalam lubuk tu. Lubuk rumah tangga tu. Bukannya keluar, barulah kita nak tangan. Dekat sekolah ada silibusnya, masuk kat universitinya ajar lagi, keluar universiti ajar lagi, asyik ajar-ajar tetapi tidak dihayati kerana pada awal itu tidak dilihat sebagai satu aktiviti, bukan aktiviti lah, satu pendidikan asas di
di dalam keluarga. Itu pun dapat saya. Ya, ya. Tapi dalam keadaan sekarang, bila keluarga kita ni, dia sudah jadi macam tidak lagi extended family. Tidak lagi extended family. Itulah Itu yang jadi masalah dah. Itulah masalah dia. Jadi macam mana? Zaman dulu kita ingat kita duduk dengan nenek tu, nenek yang cerita macam ni, macam ni, macam dia yang membudayakan kita. Sekarang ni orang gaji yang membudayakan budak-budak. Jadi penjagaan itu, cara kita hidup itu pun sudah menggalakkan keterpisahan ahli keluarga. Sebab bila kita beli rumah tu dahlah kecil, betul tak? Jadi bila town planner buat rumah tu tidak menggalakkan 3 keluarga duduk sekali. Dan saya rasa di Singapura mereka lihat bagaimanakah masalah pemisahan pembentukan nuclear family ini bukannya membangunkan peradaban tapi merosakkan peradaban. Ya, betul. Kita hanya lihat daripada skala yang kecil, kita tak lihat besar ni. Merosakkan peradaban yang kita nak bangunkan, yang kita nak agung dan tapi adakah tak boleh. Adakah orang Singapura dah balik pada extended family? Dia sekarang saya rasa perancangan yang saya lihat beberapa tahun lepas dia menggalakkan 3 generation under one roof. Concept generation under one roof. 3 generation lah. Yes, sebab rata-rata kalau kita lihat apa orang kata survey di dalam masyarakat kita di traditional societies lah contohnya, 70% daripada responden berkata ya, memang menjadi tanggungjawab keluarga menjaga orang tua contohnya. Maknanya kita masih akur, dan especially Muslim, dia duk dengar ayat-ayat tadi ya. Ayat 23-24 tu semua dah, semuanya ingat. Dan sangat akur. Tetapi kerana perancangan kehidupan, perancangan bandar dan perancangan keadaan kehidupan tidak membantu konsep untuk membangunkan keluarga extended ini. Dan kita kena prihatin juga, kita tak boleh nak marah juga kata keluarga-keluarga yang cuba hidup dalam situasi yang menyusahkan ini untuk mengikut kata kehidupan Islami. Jadi saya rasa ada kena satu lagi jawatan kuasa tu Datuk untuk menyelesaikan macam manakah keadaan kehidupan yang berkesan kos tetapi membudayakan kehidupan extended family. Sekurang-kurangnya we can have 3 generations under one roof. Ada siapa dia ada teori tu? Ada teori ni. Saya tak ada pengalaman. Saya tak ada pengalaman dalam bidang ini. Dr. Ilhami kata dia tak ada pengalaman tentang family itu, kena tanya orang family. You must have at least 3 generations under one roof. Supaya apa ilmu orang kata hikmah daripada generasi ketiga tu, generasi yang kata grandfather tu boleh diserap secara pendidikan tidak formal. Itulah yang kita masukkan, pendidikan tidak formal. Apa yang kita nak terapkan sopan santunnya, segala macam civic consciousness-nya, apa yang kita buat sekarang semua pendidikan formal. Sekarang kita masukkan sebagai satu mata pelajaran dekat sekolah. Lepas tu satu pula dekat pra-university. Jadi walhal kan apa yang pendidikan paling baik untuk nilai-nilai tersebut ialah pendidikan secara tak formal. Dia minum dengan air dia, yang dia makan dengan nasi dagang dia dan seumpamanya macam itu. Saya nak bagi contoh di Sarawak kan. Di Sarawak dalam kalau masih lagi ramai yang duduk dalam extended family. Kalau saya mula-mula datang ke sini dalam 20 lebih tahun dulu. Saya perhati rumah orang Sarawak ni semua besar-besar. Saya ingat orang Sarawak ni semua kaya-kaya ke ya? Semua besar-besar. Rupanya dalam itu memang dari datuk sampai ke cucu. Datuk sampai cucu lah. Cicit tak sampai. Ada kau sampai ke cicit? Mungkin ada. Kahwin awal lah. Kahwin awal. Tapi saya nampak dia punya natijah tu dari sudut yang begitu positif tu, hubungan kekeluargaan sangat rapat. Sangat akrab. Sangat rapat. Orang-orang muda cakna sangat dengan orang-orang tua. Saya dapat kesan tu.
kena mengakulah dengan orang Sarawak kita puji. Saya selalu dengan keluarga saya kata orang Sarawak ni dia lebih akrab, lebih menghormati orang tua dan lebih akrab antara satu sama lain. Orang-orang yang tua pasti tersebut lah kan. Orang-orang tua pun memang menyayangi yang lebih-lebih muda. Orang muda dia tradisi dia kan. Tapi rasa mungkin sebab suasana di negeri Sarawak tu yang lebih terpencil kan, berbanding dengan di Semenanjung, negeri-negeri Semenanjung ni kita lebih dedah kepada budaya luar. Saya rasa tidak. Pengalaman saya lah, saya selalu pergi Sarawak kadang-kadang sekali setahun mesti, 2 kali 3 kali saya duduk pergi. Saya cuba bergaul sejak daripada zaman Ramai Yaakob lagi. Saya duduk pergi ke Sarawak tu kan. Jadi saya tengok satu jenis culture yang berbeza. Betul. Sabah dia isolated juga, tapi dia macam orang ni juga. Sabah ni macam biasa. Tapi tak tahu, kita kena study lah tu macam mana tu. Dan saya rasa yang konsep 3 generations under one roof, saya rasa tak ada lagi masyarakat yang lebih terurban daripada Singapura. It's a city state. It's not isolated, it's a city state. It's a conurbation, satu konurbasi. Yalah. Orang kata city state ni dia berapa ratus tahun dia hancur lah. Tapi mungkin dia tak itulah. Dia tahu, kalaulah kita tak buat yang mendapat pendidikan tidak formal, orang kata hikmah daripada generasi tua ni kepada generasi muda. Bukan macam mana nak makan, macam mana nak minum, macam mana nak bercakap dengan orang tua. Kalau kita rasa kita sendiri berpengalaman kan, saya lihat macam mana erosi nilai kita di universiti, macam mana setengah generasi tak pandai nak panggil kita. Dia bercakap macam mana? Kamu, dia katakan, kita pun rasa macam langit nak runtuh. Dia kata, kamu ada kuliah kamu. Dia cakap, tak pernah ada pengalaman, saya tak tahu. Kuliah kamu kat mana? Saya pun kata, astagfirullahaladzim. Kalau anak saya cakap dengan saya, kuliah kamu tu saya out. Kita tak cakap dengan orang tua, kata Husna, bila kuliah Husna, kita terkejut tak? Mungkin setengah budaya boleh accept panggil first name tak? Kalau kita tak nak panggil prof pun panggil lah puan, panggil lah. Jadi perkara tersebut kita tak boleh nak masuk sebagai satu mata pelajaran all the time. Ya, betul. Kita belajar daripada kecil. Dalam satu forum pendidikan kita, dalam dialog pendidikan, kita dah buat kesimpulan tu. Sekolah menjadi gagal kerana tidak disokong oleh informal pendidikan itu dalam keluarga. Betul. Okey. Ada siapa dia nak bagi sikit lagi, kita nak simpul dah ni, kita dah agak lewat sikit. Ada takut rasa kalau balik tak puas hati nak bagi tahu, adakah? Siapa dia ada? Apa tu Datuk Prof. Jadi saya cadangkanlah mungkin kita boleh buat satu dokumentari lah berkenaan dengan kehidupan di Sarawak yang mana boleh mengeratkan persaudaraan, silaturahim. Jadi mungkin dari situ kita boleh belajarlah daripada mereka. Datuk, mungkin ni baiklah. Macam mana aja? Cadangan Doktor. InsyaAllah boleh kita cuba usahakan. Cumanya secara realitinya kalau sekarang ni dah kurang lah, seperti dari macam masih duduk bersama macam tu dalam 10 tahun kebelakangan ni dah tak ada lagi. Tapi dia punya ruh tu masih ada. Saya nak cerita 2 tahun lepas. Kami daripada MDN pergi buat kunjungan hormat kepada TYT kita, Taib Mahmud. Minta dia datang ke Semenanjung, Kuala Lumpur, bagi satu ceramah tentang bagaimana Sarawak boleh mengekalkan politik keluarga dia. Tapi bila dia setuju nak datang, mungkin orang sekeliling dia tu tak berapa benarkanlah, mungkin faktor lanjut umur. Sebab saya selalu mendengar bila saya pergi dalam satu majlis dengan dia, banyak dia politik dia pun politik nasihat, politik apa semua sekali, bukan politik struggle ni, politik nasihat dan sebagainya. Tapi orang sekeliling tak bagi takut dia tersalah menyebut sesuatu yang sensitif.
bagi orang Semenanjung. Jadi tak jadilah. Nantilah kita cuba tanya macam Dr. Ilham Cadan tu. Kita berpakatlah, Hajah, saya cuba bincang dengan majlis agama kalau dia boleh dia buat satu benda yang untuk kita Semenanjung belajar, atau semua orang Malaysia belajar daripada mereka itu. Okey. Saya ada cadangan untuk MDN. Ya. Habis program. Jadi masing-masing saya jemputlah Ahlan wa sahlan lah kita ke negeri Sarawak. Kita bila datang sendiri ke sini, kita lihat sendiri realiti macam yang Datuk Prof dah alami tu, dia lebih lagi cantik lah. Itu cadangan yang baik. Ya. Seronok rasa macam nak berjalan. Pergilah Dr. Helami. Ajak Dr. Itulah PKP ni tak boleh jalan mana. Dan nanti lepas-lepas ni, ini akan tamat. Ini PKP akan tamat. Dia akan jadi macam semua biasa. Kan? Okey, sekarang ni kita cuba. Sebelum kita tutup. Nak tutup. Pada MDN. Ya? Kita tangan pada MDN. Ya, okey. Kita bincanglah. MDN pun tidak semua segagah yang kita pergi juga. Kalau bolehlah. Cadangan macam manakah mengutarakan dan mengimplementasi konsep hunian 3 generasi. Okey. Saya dah note dah. Extended family. Kita cuba 3 generasi. 3 generasi ni. Okey, kita simpul. Saya nak mulakan Dr. Nan dulu. Okey, untuk kesimpulannya, alam perkahwinan ni kita kena ingat yang pertamanya misi adalah perkahwinan itu kerana Allah dan sifat takwa dan mengetahui peranan masing-masing di dalam rumah tangga itu sangat penting, dan juga diliputi dengan ilmu perkahwinan sangat penting. Dan apabila kita tahu tentang ilmu perkahwinan dan kita kenalah amal dengan ilmu yang kita ada, seorang isteri tahu apa yang patut buat dan juga suami pun tahu peranan. Dan juga last sekali adalah akhirnya kerjasama dalam organisasi yang terlibat, contohnya Majlis Dakwah Negara bagi menangani isu yang berkaitan dengan keluarga, contohnya extended family tadi. Jadi itu saja conclusion saya untuk kesimpulan saya pada hari ini, Datuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hajah? Ya, insya-Allah kita ada masa lagi, taklah nak habis sangat. Okey. Beginilah kesimpulan dari saya rasa kita sama-samalah nak menghayati bahawa perkahwinan itu sebenarnya satu ibadah. Bukan perkahwinan itu nak suka-suka saja, nak orang kata nak melunasi dari sudut biologi, fisiologi semata-mata, tapi kena ingat perkahwinan itu satu ibadah. Kalau Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah padaku. Jadi dalam rumah tangga kita ni sebenarnya adalah tempat untuk begitu banyak sekali kita boleh jana pahala-pahala. Begitu banyak sekali perkara-perkara yang baik yang kita boleh laksanakan untuk kita nak mencapai pada redha Allah SWT. Janganlah pula kita memberi peluang kepada syaitan laknatullah ini untuk memporak-perandakan gedung pahala kita. Biar kita betul-betul menghayati rumah tangga kita ni baiti jannati. Di dunia lagi pun kita sudah merasa nikmat-nikmat tempias-tempias syurga yang Allah nak berikan pada kita ni menerusi hubungan baik yang kita laksanakan antara suami isteri. Begitu juga apabila kita memahami benar-benar tugas dan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini untuk mencetak generasi-generasi yang patuh dan taat pada Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Ilhami. Saya ingin memberi sedikit pesananlah kepada para isteri supaya terus bersabar dan terus berkorban demi keluarga, dan juga menjadikan model lah isteri-isteri Rasulullah sebagai model untuk kita menerusi bahtera rumah tangga dengan baik. Dan juga kita perlulah mencontohi wanita-wanita yang disebut dalam Al-Quran seperti Maryam dan Asyah.
serta kita kena ambil pengajaran dan juga iktibar daripada isteri Nabi-Nabi yang lain. Jadi itu adalah nasihat saya lah kepada para isteri dan juga wanita supaya mereka terus cemerlang dalam rumah tangga. Terima kasih. Okey, terima kasih. Prof. Saya nak tekankan lagi bagaimana wanita Muslim dan Islam harus tekankan peranan kita yang ketara dalam keluarga yang 3 tadi saya sebut sebagai contoh ketua hasanah, sebagai pemimpin dan pengurus keluarga, sebagai pengurus penganjur dan pemimpin masyarakat, dan khususnya sebagai pejuang saya rasa kepada kelestarian pendidikan. Kalau boleh bagi saya 2 minit, tak apa. Saya nak ceritakan. Boleh ada masalah gini. Ada masalah ya. Dan saya rasa pengalaman saya yang amat menyentuh hati akan peranan wanita ialah apabila saya menjalankan pendidikan di Kemboja tentang wanita Islam, iaitu pada tahun awal milenial inilah. Jadi masa saya ke sana, kita khusus untuk melihat perkembangan wanita profesional CAM. Semua rakan-rakan tahu kan, kumpulan CAM ialah minoriti Islam. Jadi saya ke sana untuk melihat wanita profesional kononnya lah yang bekerja sebagai guru, nurse dan seumpamanya. Setelah saya sampai di sana, saya ingatkan saya akan mengambil masa 3 bulan untuk menginterview wanita profesional lah. Rupa-rupanya wanita profesional yang berkejaya apa semua tu, yang mempunyai kelulusan profesional, maknanya pada mereka jururawat pun kira profesional yang masuk universiti ya. Teka ada berapa? Teka ada berapa masa tu? Ada tak lebih daripada 15 orang. Tu. Ya, kenapa? Kenapa? Kerana seperti yang semua maklum, mereka baru saja habis perang. So, keluar pada peperangan. Dan bila kita interview semua wanita yang gigih ini, ada yang doktor, ada yang saya ada interview seorang ahli parlimen, ada yang jurujawat, ada yang guru. Mereka sangat gigih. Dan kalau kita tengok rata-rata semuanya memperlihatkan ciri Islami. Seorang muslimah yang mempraktikkan Islam, sangat berbangga. Dan apabila saya tanya, kebanyakan mereka tidak mempunyai bapa lah, sebab kebanyakan bapa itu mati semasa killing field kan. Jadi, dan bila kita tanya siapakah yang menjadi pendorong utama supaya mereka belajar dan tidak undur diri, mereka hanya kata mereka belajar kerana ibu saya. Dan itu adalah saya rasa satu contoh yang mana sebuah masyarakat boleh membangun kembali daripada debu peperangan dan kemusnahan hanya dengan wanita itu, dan alhamdulillah wanita Islam juga memainkan peranan mereka yang kita dambakan, insya-Allah. Okey. Satu perbincangan yang menyenangkan, kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Dan saya rasa tajuk pun tajuk yang lebih seronok untuk kita bincang sebab mengenai kita semua. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita yang telah berjaya memberi pandangan mereka itu dengan baik dan tulus dan telah berbincang dengan secara jujur dan ikhlas dan sebagainya. Dan terhentilah atas para penonton untuk sama ada sekadar mendengar forum ini sebagaimana orang mendengar kukuk burung merbuk untuk sedap tak sedap, ataupun mendengar nasihat-nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman, mungkin lebih berilmu dan sebagainya. Dan saya juga berterima kasih kepada para penonton kita dalam sesi ini. Kita tidak ambil panggilan ataupun komen daripada masyarakat sebab moderatornya tak pandai nak urus benda-benda macam tu. InsyaAllah lah kalau satu masa kalau moderator pandai, mungkin banyak benda-benda yang kita boleh ketengahkan persoalan-persoalan daripada penonton.
akhirnya saya sekali lagi mengucapkan kepada semua panel dan kepada penerbit kita, Dr. Basri, dan kepada semua penonton dengan ucapan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.